kalau kita kawal harga barangan pun, sekiranya gaji tak meningkat, kita akan tetap berasa tekanan dari segi kos sara hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel Puan Nik Din, channel yang membincangkan topik-topik ekonomi dan juga bisnes bagi membantu anda usahawan di luar sana untuk menjadi lebih cemerlang dalam mentadbir, mengurus dan memimpin perniagaan masing-masing. Dasar gaji progresif. Apakah peluang yang anda ada dalam dasar ini? Jadi akhirnya pada akhir bulan lepas, kerajaan telah membentangkan kertas putih dasar gaji progresif dan telah dijelaskanlah apa makna dasar gaji progresif, bagaimana ianya nak dilaksanakan dan siapakah yang akan mendapat manfaat daripada dasar ini. Jadi yang pertama, dasar gaji progresif tujuannya mudah saja, nak meningkatkan tahap gaji di negara kita, kerana tahap gaji Malaysia ni sebenarnya telah berundur ke belakang berbanding dengan sebelum pandemik COVID-19. Kadar gaji yang dibayar sekarang berkurangan berbanding dengan kadar gaji sebelum COVID. Jadi sebagai satu masyarakat, kita semua telah tahulah bahawa selepas COVID harga barangan naik, inflasi menjadi tinggi. Jadi kerajaan telah terpaksa memfokuskan usaha mereka untuk mengekang inflasi dan sekarang kita sudah nampak kesannya ianya pada tahap yang terkawal di bawah 2% pun. Jadi langkah seterusnya ialah untuk meningkatkan gaji, sebab kalau kita kawal harga barangan pun, sekiranya gaji tak meningkat, kita akan tetap berasa tekanan dari segi kos sara hidup. Jadi sebab itulah dasar gaji progresif ini dilaksanakan dan ianya akan dilaksanakan dengan 3 prinsip penting. Yang pertama ialah ianya diadakan secara sukarela. Maknanya majikan-majikan yang nak masuk dalam skim dasar gaji progresif dan yang nak jadi majikan gaji progresif kena memohon dengan kerajaan. Maknanya kalau kita tak pohon, kita tidak akan dipertimbangkan oleh kerajaan untuk diberikan insentif dasar gaji progresif. Yang keduanya, ianya berteraskan insentif lah. Maknanya sekiranya anda berjaya mendaftar menjadi majikan gaji progresif, dipilih oleh kerajaan untuk menjalankan dasar ini, maka akan diberi bantuan keuangan untuk meningkatkan kadar gaji di dalam perniagaan anda. Jadi ini akan membantu usaha kerajaan untuk meningkatkan gaji secara keseluruhan. Dan prinsip yang ketiga ialah ianya berteraskan produktiviti. Maknanya apabila kita masuk dan disenaraikan sebagai majikan gaji progresif, kita kena ada latihan-latihan dan usaha-usaha tertentu untuk meningkatkan produktiviti di kalangan ahli pasukan kita. Sebab sekiranya gaji naik tetapi tidak ada produktiviti, yang akan menanggung kesannya ialah kita sendiri. Ini penting kerana sekiranya tidak ada peningkatan produktiviti, objektif dasar gaji progresif ini tidak akan tercapai. Ada 2 perkara penting yang saya nak kongsikan. Yang pertama, syarikat-syarikat berkaitan dengan kerajaan ataupun GLC tidak termasuk dalam dasar gaji progresif ini, dan juga syarikat-syarikat multinasional. Jadi ini difokuskan kepada syarikat-syarikat yang jauh lebih kecil. Dan sebenarnya di Malaysia ni, kalau kita tengok sebenarnya 97% daripada perniagaan ialah perniagaan mikro ataupun kecil ataupun sederhana. Jadi ini sebenarnya dah difokuskan oleh kerajaan. Dan yang kedua, manfaat ataupun insentif dasar gaji progresif ini hanya diberikan kepada warga negara Malaysia. Ini juga penting sebab dalam keadaan ekonomi yang terbuka ini, kita dapat banyak bekalan buruh daripada luar negara. Jadi kita nak kena perkembangkan gaji warga negara, bukannya warga negara luar. Sebab
warga negara luar dijaga dengan kaedah yang berlainannya. Sekarang kerajaan telah menetapkan pelbagai piawaian untuk memastikan mereka mendapat perumahan yang baik, akses kepada kesihatan yang baik dan juga gaji yang munasabah. Jadi ada skim yang lain yang digunakan untuk menjaga kebajikan buruh-buruh yang datang daripada luar negara. Jadi apa yang difokuskan oleh dasar gaji progresif ini ialah warga negara Malaysia. Jadi jika kita tengok secara keseluruhannya dan memang dinyatakan dalam kertas putih dasar gaji progresif, tumpuan akan diberikan kepada syarikat-syarikat kecil dan sederhana. Kerana ini merupakan sektor penting negara, mereka merupakan di antara majikan yang terbesar dalam negara ini sebenarnya. Jadi insentif yang diberikan ini akan membantu syarikat-syarikat kecil untuk menaikkan tangga gaji, menaikkan produktiviti, dan ini diharapkan akan memberi kesan kepada pesaing-pesaing mereka di dalam pasaran untuk menaikkan tahap gaji masing-masing dan juga produktiviti masing-masing. Dan dalam kertas putih ini dinyatakan bahawa di antara sasaran kerajaan ialah pekerja-pekerja yang mendapat gaji lebih daripada RM1,500 dan di bawah RM5,000. Kerana ini merupakan golongan yang besar dalam masyarakat luar sana. Jadi sekiranya pekerja-pekerja yang mendapat gaji di antara RM1,500 dan RM5,000 ini dapat dinaikkan produktiviti mereka, tahap gaji mereka, maka impak ataupun kesannya di dalam masyarakat tentunya lebih meluas. Jadi saranan saya kepada anda semua usahawan di luar sana, jangan abaikan dasar gaji progresif yang nak dilancarkan oleh kerajaan dalam tahun 2024 ini. Mungkin pelaksanaan pada peringkat awalnya lebih kepada nak pastikan rangka kerja yang telah dipilih berkesan, tapi cepat-cepat daftar sebagai majikan gaji progresif, cuba terpilih dalam program-program yang awal yang nak dilaksanakan oleh kerajaan, dan ini insya-Allah akan membantu anda untuk meningkatkan produktiviti kaki tangan yang terlibat, kaki tangan secara keseluruhan, dan meningkatkan tangga gaji, dan yang lebih penting meningkatkan kemantapan perniagaan anda sebagai sebuah perniagaan yang berdaya maju dan boleh menjadi sebuah perniagaan yang lebih lestari dengan kaki tangan yang lebih tinggi produktivitinya, lebih komited pada perniagaan dan dibayar dengan imbuhan yang lebih adil dan munasabah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya anda mendapat manfaat daripada video-video yang dikongsikan di channel Pok Nikdin ini, kongsikan jugalah video-video kami di kalangan rakan-rakan usahawan anda yang lain. Ajak mereka subscribe channel ni, tonton video-video yang ada di sini yang disusun mengikut pelbagai topik. Ada topik strategi, ada topik pengurusan, ada topik keuangan, ada topik asas-asas ekonomi dan sebagainya. Dan ini semua bertujuan untuk menjadikan anda semua usahawan yang lebih cermanlang di dalam mentadbir, mengurus dan memimpin perniagaan masing-masing. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.